Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Yang mana dalam Pantau Kerajaan Baru hari ini kita nak kupas mengenai modus operandi scammer yang mana baru-baru ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah berjaya menyekat 1.8 bilion nombor telefon yang digunakan oleh scammer dari 2017 hingga tahun 2022. Ya, dan kalau kita lihat juga sejak tahun 2018 sampai sekarang ni, kalau ikutkan ada lebih kurang 300 juta nombor telefon yang scammer, nombor telefon scammer yang menerusi khidmat pesanan ringkas SMS ini berjaya dikekang. Tapi kes penipuan masih lagi berlaku dan lebih membimbangkan kalau ikut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, kes jenayah komersial tahun lepas saja dia memang menurun sedikit, tapi kerugiannya berbilion. Kerugiannya melibatkan, kalau ikutkan tahun lepas, 1.73 bilion. Dia turun sedikit, tapi jumlah kerugian akibat jenayah komersial ini cukup tinggi sekali, Gigi. Dan kalau kita tengok juga, kita nak mengenali bagaimana modus operandi scammer ini, kita nak bersama dengan Encik Fong Chung Hock, merupakan pengerusi eksekutif LGMS dan juga perunding keselamatan cyber. Selamat pagi, Encik Fong. Selamat pagi. Okey, pertama sekali kita nak kenal jenis-jenis penipuan dalam talian, trend sekarang. Mungkin boleh terangkan, Cik Fong boleh terangkan apa jenis bentuk penipuan yang ada dalam talian sekarang? Penipuan hari ini hampir semuanya semua berkaitan dengan kewangan lah. Sama ni ada di internet ataupun melalui telefon. Menurut kepada PDIM, antara penipuan yang paling kerap berlaku termasuklah penipuan jual beli online, penipuan APK, jenis penipuan yang boleh mengosongkan akaun bank mangsa, penipuan palsu tentang pinjaman palsu, penipuan cinta, penipuan kerja sambilan, dan yang sentiasa popular di Malaysia ni, Macau scam lah. Yang inilah penipuan yang paling dapat di Malaysia. Encik Fong, kalau kita dia persoalan yang bermain di minda kita ni, macam mana scammer-scammer ni dapat nombor telefon kita ni, dapat maklumat peribadi kita, nombor telefon, ada nama dan sebagainya? Pada rasa, I think in my view kita scammer ni dapat personal data melalui data leak lah. I think data leak bukan sesuatu asing bagi Malaysia gini lah, kerana kita pada yang last 24 months kita sudah ada di 12 data leak incidents. So data leak incident ni dia ada banyak maklumat peribadi kita, seperti alamat kita, IC nombor kita, nama penuh. So dengan information ni, scammer boleh buat scam yang memang convincing. So bila dia panggil kita, dia boleh berpura-pura menyamar sebagai authority, sebagai agensi kerajaan, menyamar sebagai bank. So itulah sebab kita terberdaya lah dengan online scam, telephone scam lah, particularly. So because of data leak lah. Siapa sebenarnya golongan yang sering menjadi mangsa ataupun sasaran scammer ini? Mungkin ada golongan tertentu, sebab kalau kita lihat demografi mereka jadi mangsa ni, ada yang golongan profesional, pensyarah, pesara, orang muda juga, awal 20-an, 30-an juga tidak terlepas daripada menjadi mangsa scam ini. Apa golongan siapakah sebenarnya yang golongan yang vulnerable untuk menjadi mangsa scam ini? Pada pendapat saya, semua lapisan masyarakat, tak kira bangsa, umur, jantina, agama ataupun pekerjaan, boleh jadi mangsa. Asalkan dia guna telefon bimbit, smartphone, saya rasa semua orang boleh jadi mangsa lah pada hari ini. Tak kira bangsa, umur, jantina, agama, background dia macam mana. Ya, Encik Fong, kalau kita tengok salah satu jenis saya kira scam yang paling ramai juga kena adalah wanita, adalah love scam, penipuan cinta. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita nak beritahu kepada wanita di luar sana cara-cara mereka ni menjerat mangsanya, sebab kadang-kadang bila kita tengok balik kronologi love scam tu, mereka ni dah ada berbual lama dengan scammer ni, sudah lama, sudah meletakkan satu kepercayaan kepada scammer ni. Tapi sebenarnya apa yang perlu wanita-wanita di luar sana peka sebelum mereka mungkin berbual ataupun menjalinkan hubungan dengan seseorang tu? Saya rasa yang penting ni sekarang ni kita mudah trust
mudah percaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar daripada internet. Ini yang dangerous lah, yang bahaya, kerana kita tak tahu siapa yang kita chat di internet. So bagi bukan saja pada wanita lah, bagi kaum lelaki juga ada banyak involved dalam love scam. So kita harus berjaga-jaga semasa kita berkomunikasi dengan sesiapa pun dalam internet. Kalau kita tak pernah jumpa yang kita punya partner, jangan hantar wang, jangan hantar apa-apa kepada orang asing lah. So especially kepada orang asing yang kita tidak pernah ditemui. So inilah sumber love scam. It's because we trust everything we read and we hear from the internet. Kita menjadi semakin trusting kepada internet. Kita hilangkan common sense yang kita ada. Apakah mungkin petanda-petanda awal ataupun red flags yang mungkin kita boleh perasan dan sedar, yang sekaligus boleh melindungi diri kita apabila kita berkemungkinan berada dalam situasi yang anda berpotensi untuk menjadi mangsa scam, contohnya scam pelaburan. Bagi saya, pelaburan apabila menjanjikan pulangan yang terlalu besar, modal RM1,000, pulangan RM10,000, itu adalah too good to be true. It might be a scam. Tapi secara umumnya, apakah mungkin red flags untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam ini? Kalau katakan scam pelaburan, what you say is true lah. If it's too good to be true, probably it isn't. So kalau dia, apa yang kita lihat ni, kita harus berfikir dengan common sense lah. Common sense. Kerana kalau tak kira love scam ke, part-time job scam ke, pelaburan ke, kalau semua ni dia too good to be true, kita kena check dengan kawan-kawan, check dengan siapa yang kita boleh trust, supaya jangan not so easy to deposit money. Jangan bayar kepada sesiapa yang kita tidak perlu ditemui. So yang penting kita harus ada common sense lah. Kita kena slow down, kita kena fikir dan analyze sebelum take action lah. So we have to have common sense lah. Dan juga pada pendapat Encik Fong, adakah scam yang berlaku ketika ini 100% adalah disebabkan ketirisan data? Pendapat Encik Fong. Ketirisan, you mean data leak? Yeah. I think data leak is actually giving the scammers a lot of convenience lah. Bila scammer guna data yang dia dapat daripada dark web, daripada data leak, dia boleh menyamar sebagai sesiapa pun yang memang sangat convincing. So itu sebab scam pada hari ini memang bahaya kerana dia sangat convincing. Seperti dia boleh menyamar sebagai officer, police officer, panggil daripada balai polis untuk manipulate victim, manipulate bangsa. So kita harus berhati-hatilah semasa kita menerima telefon daripada siapa pun. Pada zaman ni, kita kena analyse dululah. Kalau tak pasti, hang up saja. Jangan buat panjang-panjang sampai kita menurut instructions daripada scammer untuk bank in, buat transactions online. Ya, dan adakah disebabkan itu kita perlu mengemaskini undang-undang yang sedia ada, sebab kita sekarang ni kalau dalam telefon tu banyak aplikasi yang kita muat turun, tapi macam mana kita nak pastikan aplikasi ni memang menjaga data kita? Itu sebenarnya kita tak ada undang-undang lagi untuk kita ada suruhanjaya data yang melindungi data kita, sebab kita perlukan aplikasi ni kadang-kala kan. Encik Fong, bagaimana Encik Fong melihat perkara itu? Saya rasa ini datang daripada best practice lah. Let's say application kalau kita ada application yang kita tidak perlukan untuk daily life, kita jangan install. Macam kalau kita betul-betul nak buat turun games ke apa, yang tengok movie ke, yang application untuk tengok movie ke, kita gunakan pada telefon yang lain. Pada setakat ini memang Malaysia memang ada undang-undang yang mantap dalam mengenangani jenayah dalam talian ataupun cybercrime. Tapi kita masih have to do things from ourselves lah. Kita harus berhati-hati lah bila kita memuat turun application. Kerana banyak application pada zaman ni dia adalah Trojan horse. Dia adalah virus, malware yang mencuri username and password oleh victim. So kita harus berhati-hati semasa kita muat turun application. Especially kalau application tu dia bukan download daripada
official store. Bukan download daripada Google Play Store. Kita harus berhati-hatilah. Cik Fong, melihat kepada apa yang disebutkan oleh Cik Fong dan juga data-data angka-angka yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa seperti MCMC dan juga PDRM, jumlah kerugian akibat skam ini berbilion. Nombor telefon yang digunakan yang berjaya disekat oleh skamer ini juga berbilion nombor telefon. Tetapi pada pandangan Cik Fong, adakah pada pengetahuan ataupun tahap kesedaran rakyat Malaysia mengenai skamer ini boleh dipertingkatkan pada skala 1 hingga 10, di mana sebenarnya kesedaran rakyat Malaysia dalam kita mengenal pasti dan menghindari diri daripada menjadi mangsa skam ini? Saya rasa kita mungkin ada pada tahap 5 saja. Dari 1 kepada 10. Kerana kita selalu nampak kes-kes orang ramai ditipu, walaupun berita penipuan ini kerap disiarkan di media. So kita kurang ambil berat terhadap perkara penipuan di mana kita selalunya anggap kes penipuan ini akan berlaku kepada orang lain saja. So dengan kemajuan teknologi, kita harus mengubah sifat online kita lah. Kita harus more sensitif kepada berita-berita tentang penipuan, kita harus ada common sense lah. Back to my topic lah, kita harus ada common sense. Jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan, membuat transaction online tanpa fikir dulu. The thing is, common sense is not common for a lot of us. It's a Fong. There's a hard truth. Kita akan sambung perbincangan ini sebab kita lihat selain daripada kesedaran masyarakat juga, kerajaan juga mengambil tindakan ataupun langkah-langkah untuk mengekang jenayah scam ini dalam apa bentuk scam sekalipun, antaranya dengan kewujudan NSRC. Apakah itu NSRC? Ini kami akan bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini. Okey, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Kita bersama dengan Cik Fong Chung Fook, pegawai pengerusi eksekutif LGMS dan juga perunding keselamatan cyber. Tadi kita bercakap mengenai jenis-jenis scam yang ada dan juga bagaimana kewujudan kebocoran data itu sedikit sebanyak dan bagaimana penjenayah semakin kreatif untuk menipu mangsa mereka. Tapi dalam masa sama ada usaha di pihak kerajaan dengan mewujudkan pusat respons skam kebangsaan ataupun NSRC yang merupakan usaha sama antara Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia, SKMM ataupun MCMC dan juga institusi kewangan dan juga industri telekomunikasi. Cik Fong, bagaimana kewujudan NSRC ini sebenarnya boleh membantu mangsa-mangsa yang terlibat dalam skam? Ya, sebenarnya NSRC ini bertujuan untuk menolong mangsa dalam scam financial, terutamanya scam financial lah. Dia ada satu hotline 997. Kalau mangsa menghadapi apa-apa jenis scam, you suspect sendiri dalam scam, you boleh panggil nombor ni lah 997. Kemudian di belakang ni nombor dia ada PDRM, Bank Negara dengan bank-bank asing untuk menolong mangsa lah, kalau menolong mangsa supaya boleh dapat freezekan transaction dia ataupun dia boleh trace kepada transaction yang dia hantar duit dari mana ke mana. So this is a hotline lah, the victim can call. How does NSRC works actually? Bagaimana ia boleh membantu mangsa penipuan? Adakah dapat memulangkan kembali wang yang mungkin telah diberikan? I rasa the first objective utamanya adalah dia coordinate. Dia buat satu coordination di antara PDRM, di antara Bank Negara dan bank-bank yang ada participate lah. So supaya dia kalau ada transaksi yang kena freeze, ni NSRC dia ada power untuk freezekan transaction. Kalau you suspect you telah hantar wang kepada sesiapa yang suspect sebagai scammer, you boleh panggil di 997 untuk dapat bantuan daripada bank, daripada PDM untuk freezekan transaction tu lah. Encik Fong, dalam masa yang sama juga, mana-mana talian kecemasan, contoh talian kecemasan general 999 untuk kemalangan atau pencurian, itu juga disabotaj ataupun disalahguna. Tapi apabila melibatkan NSRC, talian kecemasannya ataupun 997 ini, ia juga terdedah kepada sabotaj dan juga prank ataupun orang kata gurauan
ataupun mereka yang nak manipulasi sabotaj, tidakkah bagaimana Thailand ini mempunyai mekanisme tertentu untuk mengelakkan ia daripada disalahguna ataupun untuk tujuan sabotaj terhadap individu lain? Contohnya, Gigi ada sebuah perniagaan, saya tahu nombor akaun perniagaan itu dan kemudian saya laporkan kepada 997. Satu tindakan sabotaj yang boleh mengakibatkan akaun perniagaan Gigi dibekukan. Bagaimana ini sebenarnya boleh ditangani ataupun mekanisme itu dapat kita lihat untuk ia tidak menjadi saluran yang digunakan untuk tujuan sabotaj? Saya rasa ni hotline ni memang subject to abuse lah, subject to prank call, subject to sabotage. Sama dengan hotline yang lain seperti 999. So kita harus ingatlah bila kita call hotline ni, kita memang ada responsibility. Kalau kita nak prank ke, jangan call hotline ni lah. Ini hotline ni memang untuk tujuan bantu scam victim. So saya rasa pihak kerajaan, the authorities memang ada cara dia untuk trace caller dari mana, manakah panggilan ini dibuat daripada tempat yang mana, siapakah identiti yang buat panggilan tu. Example, sebagai contoh, kalau kita buat panggilan kepada 999 guna telefon bimbit kita, itu kerajaan pun tahu yang siapa identiti kita lah. So saya rasa memang kerajaan ada cara untuk trace dan dapat tahu siapa yang buat panggilan lah. And also, I just want to advise the public nasihati public supaya jangan abuse hotline ni. Hotline ni memang penting untuk victim, financial crime victim untuk buat aduan. So jangan abuse hotline ni lah. Dan nanti jadi penganiayaan sebenarnya kadang-kadang tu, tapi kita harapkan tak ada yang yang tidak bertanggungjawab melakukan perkara sedemikian. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak lihat juga dalam keadaan negara kita ni, Mr. Fong, sebenarnya banyak aplikasi yang wujud bebas untuk datang ke negara kita dan bebas untuk dimuat naik ataupun dimuat turun oleh pengguna di dalam Malaysia ini. Berlambakan aplikasi dan media sosial di dunia digital ini juga kita lihat mengundang kepada gejala skamer. Adakah Mr. Fong merasakan perlu ada peraturan atau undang-undang yang lebih ketat ataupun mungkin perlu ada satu badan menyelia aplikasi yang wujud dalam negara kita? Kerana untuk ada satu badan memang susah, kerana application ni dia ada banyak, dia boleh muncul dengan cepat. So pada masa ini kita memang ada undang-undang untuk menyekat online scamming, online cybercrime. So saya rasa yang lagi penting ialah kepada pengguna telefon bimbit. Kita harus adakan amalan yang sihat lah, seperti yang saya ulaskan tadi. So kalau kita ada application tidak penting, jangan install pada telefon bimbit kita. Kalau kita ada application untuk buat main game ke, tengok televisi, tengok TV, tengok drama ke, jangan install application tu dalam handphone utama kita. Kemudian ada banyak jenis scam pada zaman ini, dia gunakan APK scam. Dia itu penjual dia selalu memanggil itu victim install application dalam handphone dia supaya boleh dapat diskaun ke, boleh dapat beli dengan harga yang murah. Jenis application ni dia memang Trojan horse lah. So pengguna dinasihati supaya kalau ada sesiapa penjual meminta dia orang install app dia daripada mana-mana tempat selain daripada Google Play Store, selain daripada App Store, ini jenis application haruslah kita berhati-hati. Yang mungkin salah satu daripada itu malware ataupun backdoor ataupun Trojan. So pengguna dinasihatilah supaya jangan klik link, jangan muat turun APK file dari mana-mana tempat selain daripada Google App Store. Cik Fong, ramai yang melihat scam ini melibatkan individu, tetapi scam ini juga mendedahkan kepada risiko kepada perusahaan ataupun perniagaan, terutama sekali majikan. Contohnya sesebuah perniagaan yang mempunyai data pelanggan mereka juga terdedah kepada menjadi mangsa scam. Bagaimana sesebuah entiti perniagaan ataupun businesses syarikat boleh melindungi ataupun memastikan data ataupun keselamatan cyber, terutamanya melibatkan para pelanggan dan juga pekerja mereka? Sekarang ni yang paling popular yang scam yang berlaku di kalangan businesses adalah business email compromise.
kebanyakan bisnes ni dia terima email daripada pihak yang menyamar sebagai supplier, pihak menyamar sebagai pelanggan dia orang, suruh dia buat transaksi yang kepada akaun yang lain, yang bukan akaun yang biasa dia buat transaksi. So ini scam yang paling popular di kalangan businesses lah. So bagi businesses, I rasa nasihat saya sama jugalah, have a common sense. Kalau you menerima email daripada katakan supplier you, suruh you tukar account number kepada account number yang lain supaya untuk buat transaksi, you kena verify dulu, kena check dulu. Macam mana kita check, kita boleh buat panggilan telefon untuk check, boleh buat fax ke apa ke, verify, confirm dulu sebelum kita buat transaksi. Kebanyakan case yang kita nampak ini, business email compromise yang victim dia selalunya menurut instructions daripada email, dia buat tukar account number, dia buat transaksi just looking at emails. So jangan buat macam tu lah. Kita kena verify dulu, kita kena slow down, ada common sense, verify dengan sesiapa yang email pada kita, yang beritahu kita tukar account number, kita kena have common sense lah. Dan juga Encik Fong, bukan semua orang mungkin boleh menggunakan common sense tu. Mungkin ada hari dia boleh nampak perkara itu salah, ada hari dia terlepas pandang. Tapi sebenarnya wajar tak kita letakkan perkara ini ataupun kita wujudkan satu badan atau entiti untuk mungkin mengawal selia perkara ini? Bagaimana, ada tak mungkin idea daripada Encik Fong sendiri untuk melindungi data-data pekerja dan sebagainya, melindungi syarikat ini daripada terkena jerat jenayah skamer ini? Adakah perlu mereka ini menggaji ataupun mengambil orang luar untuk mengawal perkara ini, untuk melihat ataupun untuk menapis skamer dari datang ke company mereka? Saya rasa yang paling efektif untuk mencegah scam ni adalah dari segi pendidikan, awareness. Saya rasa yang kita masih kurang ni adalah awareness training. Di sekolah-sekolah kita tak ada ajar dengan tentang online scam, kita tak ada ajar dengan online awareness, cyber security, online crime, cyber crime. So saya rasa yang paling penting kepada sesiapa pun, tak kira individu ke, syarikat-syarikat ke, yang cyber security awareness apa yang kita masih kekurangan. So saya rasa kalau kerajaan kita boleh aktif buat promosi cyber security awareness, cyber crime awareness di media-media, saya rasa ia lagi efektif lah banding dengan cara yang lain. So this one solve problem from the root cause lah. Tetapi as the technology advance, so does the penjenayah. Bagaimana selain soal pendidikan juga soal perundangan itu boleh juga dilihat, adakah terdapat keperluan untuk kita meminda ataupun mewujudkan peraturan-peraturan tertentu untuk memastikan tidak ada loophole dalam sesuatu perundangan itu untuk melindungi para pengguna ataupun orang awam daripada menjadi mangsa scam? Ya, yang you kata betul. Memang scams dia selalu evolve, cybercrime selalu evolve. Kita memang ada cat and mouse chase lah. So kalau kita lihat undang-undang yang sedia ada, undang-undang di Malaysia ni kita memang mantap, memang complete. So apa yang kekurangan ni saya rasa adalah pendidikan awareness. Kerana kita selalu masih nampak pengguna-pengguna syarikat kena scam, kena cyber attack kerana kita tak ada prepare, kita tak ada bersedia untuk menghadap situasi yang datang pada kita. So sepertinya adapun cyber attack kerana kita tak prepare, kita tak bersedia. So I always believe prevention is always better than cure lah, prevention. So yang penting prevention. Yang lain, I think ada teknologi yang sedia ada pun cukup untuk menentangi cyber attack lah. So yang paling penting pun kita yang human awareness. Okey, Encik Fong, mungkin terakhir sekali, langkah yang perlu diambil oleh semua pihak dalam meningkatkan kesedaran orang awam mengenai jenayah skamer ni, kerana kita tidak boleh sebenarnya meletakkan tanggungjawab itu kepada bahu kerajaan semata-mata. Pendapat Encik Fong? Yeah, I mean, betul, memang betul. Kita tak boleh, we cannot just count on a single government lah. So kita harus mulakan keselamatan cyber
sejak dari sekolah lagi. So kita juga patut mengajar anak-anak kita tentang sisi baik dan buruk internet, mengajar mereka berdisiplin. Ibu bapa juga memainkan peranan yang amat penting lah dalam komunikasi rapat dengan anak-anak mereka. Kerana pada zaman ini semua kanak-kanak pun expose pada internet. So semua pihak memainkan peranan yang penting dalam memastikan keselamatan ruang cyber lah. Bukan sekadar kerajaan saja, pihak swasta, pihak kerajaan, individu juga memainkan peranan penting. So kalau kita ada apa-apa boleh sumbang kepada cyberspace, we try to do our best to help out lah, help our friends. Kalau dia ada apa yang example love scam, kalau kita tengok love scam, kebanyakan mangsa-mangsa love scam ni dia they are lonely, they don't have anyone to talk to. Itulah sebab penipu-penipu ada peluang. So kita kena be more, when we have more connection on the internet, we can become more looser in the real life. So we have to connect again with real people. So untuk mengurangkan peluang bagi penipu-penipu lah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Fong Chung Fook, Pengerusi Eksekutif LGMS dan Perunding Keselamatan Cyber untuk diskusi yang bermakna ini. Kepada anda di luar sana, kalau mendengar perkongsian kita ini, supaya kita nasihatkan berhati-hati dan tahu ke mana sebenarnya nak kita pergi sekiranya anda menjadi mangsa scam tu. Talian yang dah ada pun 19997 itu anda kena ingat sebenarnya. Ya, dan yang paling penting sentiasa periksa, semak sebarang tawaran yang anda terima dengan rakan-rakan sekeliling, kerana kadang-kala apabila kita istilah mudahnya dah kelabu mata, kita tidak boleh berfikir dengan waras ataupun rasional. Jadi mungkin perlukan pertimbangan mereka yang lain. Boleh tanya pendapat rakan-rakan ataupun ahli keluarga terlebih dahulu sebelum membuat sebarang pengeluaran ataupun menyalurkan wang anda kepada individu yang mungkin tidak dikenali. Baik, sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru. Saya Hakim Rahman. Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.